Saya telah menjadi ahli UMNO sejak tahun 1974 selepas saya sebagai naib ketua wanita cawangan di Tanjung Api, Kuantan. Dan masa itu saya berkhidmat dengan Badan Berkanun, dan kemudian pada tahun 84-85 saya mula menjadi ahli jawatan kuasa bahagian di Rompin kerana persempadan baru dan adanya bahagian baru, dan saya telah lepas itu pernah menjadi ketua wanita bahagian, pernah menjadi ketua wanita negeri Bahang, dan saya rasa saya telah meneraju tugas-tugas di peringkat undi by election di pilihan raya kecil, lebih daripada 20 pilihan raya kecil semasa ketua wanita negeri. Dan saya juga pernah menjadi timbalan ketua bahagian Rompin, dan pada masa ini saya menyandang naib ketua UMNO bahagian Rompin, Dan saya juga telah menjadi wanita exco sejak tahun 1990-an, dah hampir 30 tahun, Dan saya telah berkhidmat di bawah pemimpin-pemimpin besar wanita UMNO seperti Tan Sri Rafidah Aziz, Datuk Sri Siti Zahara, dan juga Datuk Sri Syarizat Jalil pada masa ini. Dan saya pernah diberi tanggungjawab beberapa biro, terutama sekali Biro Pendidikan, dan lain-lain tugas yang biasanya didukung oleh wanita UMNO, terutama sekali dalam gerak jentera pilihan raya. Bahkan modul Ketua 10 yang pada masa ini dipanggil sebagai Jalinan Rakyat, sebelum itu sudah diwujudkan oleh pemimpin lebih awal seperti Tan Sri Zaliha Ismail masa dia Ketua Penerangan, Datuk Rakibah Selangor, yang mana diturunkan kepada jentera wanita secara lisan, dan saya dan rakan-rakan telah memformatkannya dalam modul yang lebih praktikal. Dan saya ingat pada 80-an 85 ke atas kita pergi ke seluruh negara, tiap-tiap bahagian, menganjurkan program kita panggil Siri Sri Kandi, yang mana kita turunkan pengetahuan tentang tugas tanggungjawab wanita, termasuklah khususnya dalam bilik gerakan untuk pilihan raya, sehinggalah kerja bancian sikap, dan kita juga buat simulasi dan juga komunikasi, kemahiran berkomunikasi dan menterjemahkan bukan hanya yang tersurat, apa yang diucapkan, dan juga yang tersirat di dalam kita nak mentafsirkan sama ada seorang itu adalah putih, kelabu, hitam, Jadi itu sebahagian daripada pengalaman saya. Dan soalan yang banyak diajukan kepada saya ialah kenapa buat satu kejutan, kerana saya membuat keputusan juga pada hari saya mengemukakan borang tersebut sebenarnya, Dan saya terpanggil kerana saya merasai saya dah mempunyai kelayakan pengalaman yang cukup, dan saya rasa bertanggungjawab untuk menawarkan diri saya sebagai ketua wanita, dan saya berharap saya dapat menyatukan wanita, kerana wanita adalah tulang belakang kepada UMNO, kepada Barisan Nasional, dan kita mempunyai tugas yang begitu berat, dan prasyarat untuk kita menjadi satu pasukan yang mantap dan berkesan, kita mesti bersatu, itu prasyaratnya. Bersatu, kita mesti bergerak sederap
dan kita mesti berkongsi satu perjuangan dan fokus kepada perjuangan kita. Dan pada hari ini kita perlu meningkatkan dan memertabatkan wanita, meningkatkan imej wanita supaya kita dihormati di peringkat akademi. Barulah apa yang ingin kita laksanakan dan kita sampaikan itu dapat diterima dan berkesan. Selain itu, pengalaman saya di dalam bidang sumber manusia insya-Allah akan juga dapat membantu wanita untuk mengupayakan mereka di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang kepimpinan, di dalam gerakan sosial dan lain-lainnya. Termasuklah perjuangan-perjuangan kita yang kita warisi begitu lama di dalam memperkasa dan mengarus perdanakan wanita daripada peringkat membuat keputusan sampai ke peringkat-peringkat yang lain. Terima kasih. Why was it a last minute decision? Kerana sebelum itu saya belum buat keputusan, dan saya terpanggil pada saat akhir bahawa saya rasa ada tanggungjawab saya untuk menawarkan diri saya sebagai calon alternatif atau mempelbagaikan pilihan kepada wanita. Datuk Pahang ada juga backing from State Wanita. InsyaAllah semalam Ketua Perhubungan UMNO Negeri Pahang di dalam rutinnya menganjurkan perjumpaan dengan semua bahagian-bahagian di 3 lokasi di Kuantan, di Mentakap bahagian dan di Raub telah mengiktiraf semua calon-calon di semua peringkat pemuda, wanita, MT dan termasuklah saya sebagai ketua wanita telah diumumkan semalam. Kita ada tuduhan mengatakan Datuk proksi setengah pihak. Macam mana Datuk deal dengan? Saya harap saya diberi sedikit penghormatan bahawa saya mampu berfikir sendiri dan membuat keputusan sendiri. Dan saya bertanding ini adalah atas tanggungjawab dan keputusan saya sendiri. Terima kasih. Tadi Datuk cakap untuk satukan wanita. Untuk sekarang yang kita satu. Tidak, saya rasa di dalam era transformasi tiap-tiap satu perkara itu memang ada ruang untuk dipertingkatkan, ke tahap yang lebih cemerlang, ke tahap yang lebih baik. Potensi dia peluang? Belum. Saya rasa tiga-tiga calon ada peluang, dan oleh itu kita ada lebih kurang 3 minggu, kurang pada 3 minggu ni saya akan cuba buat yang terbaik untuk menghubungi semua ketua-ketua wanita, semua cawangan, dan saya rasa mungkin saya tak sempat pun dalam 3 minggu ni untuk menghubungi semua. Jadi saya memohon dan menawarkan diri saya dan saya harap bahawa mereka akan dapat mendengar melalui media, melalui rakan-rakan, dan saya akan cuba berhubung dengan semua supaya mereka dapat menimbang saya dengan fikiran yang terbuka dan membuat pilihan yang mereka fikir bertepatan dengan perjuangan kita dan pada masa ini, pada hari ini. Selepas Datuk nasihat macam nasihat atau berbicara dengan Datuk bertanding. Yang itu susah nak komen, mungkin adalah, tapi berapa persen tu saya tak tahu. Tapi biasalah di kalangan-kalangan kawan menggalakkan saya ke hadapan, tapi akhirnya keputusan itu adalah keputusan yang saya buat sendiri. Sebelum ni ada pernah terfikirlah terlintas nak bertanding dengan wanita? Tidak. Itu memang betul lah sebenarnya. Memang betul saya tergerak hati di saat terakhir. Datuk, sejarah karier Datuk ni agak unik. Datuk seorang Exco Pahang. Kemudian diminta lepaskan jawatan Exco Kerajaan Negeri, dilantik jadi senator.
Timbalan Menteri. Jadi waktu itu Datuk memegang 2 jawatan sekaligus, iaitu Timbalan Menteri dan secara tak langsung ADUN. Ini satu-satu dalam Malaysia lah, kata silap saya kan. Yeah. So, jadi tawaran Datuk ni because kerana Datuk rasa Datuk rasa bersedia dengan cabaran, dan nampak di situ orang melihat bahawa itu kepercayaan pada pucuk pimpinan parti tu. Bermakna jarang seorang ADUN dilantik menjadi Timbalan Menteri. So mungkin Datuk ni dipercayai oleh pucuk pimpinan untuk bertanding di jawatan wanita. Saya memang berterima kasih kepada pucuk pimpinan kerana memberi saya peluang berkhidmat, dan sebenarnya pada tahun 2008 sehingga 2013 saya memegang 3 jawatan serentak ADUN, dan saya menghadiri Dewan Negeri, Dewan Rakyat sebagai Timbalan Menteri untuk menjawab soalan dan membantu Menteri, dan Dewan Negara sebagai Senator. Dan itu memang satu tanggungjawab yang saya buat bersungguh-sungguh, dan saya tidak gagal untuk balik ke kawasan tiap-tiap minggu. Dan saya sungguh gembira kerana hasilnya ditunjukkan masa pilihan raya yang dulu sebagai ahli Dewan Undangan Negeri tahun 2008. Majoriti saya di ADUN saya 3,400 lebih. Tapi pada tahun 2013 baru-baru ini majoriti saya meningkat kepada 6,700. Ya. Jadi walaupun tanggungjawab pada masa itu banyak, saya cuba dukung sebaik mungkin, buat yang terbaik, yang termampu, dan insya-Allah saya berterima kasihlah pada pimpinan peringkat negeri kebangsaan yang memberi kepercayaan kepada saya. Dan hari ini saya masih senator sehingga April, dan insya-Allah saya masih ADUN, dan saya rasa saya ada ruang sekarang ini untuk menumpukan kepada wanita. Datuk, ada laporan kata tindakan kejutan yang Datuk buat ni against Najib punya so-called arahan. So what your comment? Saya rasa cakap-cakap macam tu buat apa pun memang banyaklah kalau buat macam ni kerana ini kerana itu, tapi saya ingin tegaskan ya bahawa UMNO pada masa ini dalam proses transformasinya memberi ruang dan peluang kepada ahli-ahlinya untuk menawarkan diri, dan saya menyahut panggilan tersebut, maka saya menawarkan diri. Dan saya rasa tuduhan tersebut atau anggapan tersebut hanya apa yang nak saya katakan, satu perkara yang tidak tepat, ya. Datuk, banding dengan Datuk Seri Syariza dengan apakah kelebihan Datuk kalau dibandingkan dengan kedua lawan yang lain? Apa yang ditawarkan? Nak kata diri saya ni lebih, saya suka sikit ya, kerana tiap-tiap orang itu ada pengalaman masing-masing, ada kelebihan masing-masing, dan mungkin dari segi saya ni orang yang bekerja, dan saya ni orang yang selesa di peringkat akar umbi. Kerana daripada saya bekerja dulu, kita membuat bancian perancangan di hutan, ladang, di seluruh tempat-tempat yang mungkin ramai tuan-tuan perempuan tak peluang pergi ya. Di kampung-kampung tradisional, di sepanjang pesisiran sungai, kampung-kampung orang asli di kawasan pendalaman, pada masa itu belum ada jalan ya. Dan semuanya saya bersikap kita mesti be passionate, kita mesti minat, gairah dengan kerja kita supaya apa sekali kita buat, kita gembira, we enjoy what we do. Ya. Jadi mungkin itu kelebihan saya, iaitu bloom where you are planted. Di mana kita ada, kita mesti berusaha untuk buat yang terbaik dan yang cemerlang. Ya. Betul, adakah keputusan Datuk pada saat akhir semata-mata untuk melihat siapakah lawan-lawan yang akan menghadapi Datuk Syariza, dan baru Datuk masuk? Datuk tengok situasi dulu ke siapa lawan dia?
Itu soalan yang pada masa itu saya berada di Rompin ya. Jadi saya sukar sikit nak memantau siapa dah hantar borang, tak hantar borang. Tapi kerana pada masa itu saya banyak masa berfikir, jadi mungkin hari itu saya fokus tentang isu bertanding. Maka barulah dapat nak bertanding pun kena ada semangat, kena ada apa orang kata, inspirasi untuk bertanding ya, dan semangat ya. Dan mungkin jam 12 tengah hari di Rompin itulah baru datang semangat saya nekat dan saya kata pada diri saya, go for it ya. Kalau tidak, kalau kita tidak ada semangat, kita tidak boleh buat sesuatu ya. Datuk calon bebas ataupun ada favor naik ketua tu yang Datuk nak berganti? Sebenarnya kerana kemasukan saya ni juga seperti yang dimaklum adalah di saat akhir, saya tak sempat sebenarnya, saya minta maaf, saya tak sempat nak berunding dengan mana-mana pemimpin di negeri kebangsaan. Saya minta maaf, saya hanya bagi tahu setelah borang saya disahkan, diterima ya. Dan saya juga tidak berpeluang nak berunding dengan mana-mana calon yang lain. Jadi buat sementara waktu ini saya mengenengahkan diri saya ya, dengan rendah hati, rendah diri dan rasa bertanggungjawab. Saya menawarkan diri saya kepada wanita UMNO di seluruh negara. Saya harap mereka akan dapat menilai saya dengan cara yang terbuka, pengalaman saya, semangat juang saya, kesanggupan saya bekerja dan turun padang, dan juga kebolehan saya memimpin ya. Jadi Datuk sebut tadi semangat ada yang mencetuskan semangat Datuk untuk hantar borang. Apa benda yang mencetuskan semangat Datuk? semangat yang datang dari hati saya sendiri. Rasa apa perubahan yang Datuk patut lakukan dalam komunitas? Pertama, kita perlu bersatu. Macam saya kata, bersatulah. Kita tak maulah ini puak orang ni, ini puak orang ni, ini puak. Kita kena bersatu. Kerana macam saya kata, untuk kita berjuang, kita perlu satu saf yang sederap bergerak ya. Dan kita mesti musnahkan apa-apa benteng yang boleh memisahkan. Dan kita kena bina semangat sistership, persaudaraan di antara ahli, dan kita kena bermuafakat ya, dan kita perlu membantu, hormat menghormati, dan kita mesti bersetuju ya, dan memberi fokus kepada perjuangan kita. Dewi Datuk cakap ni macam ada problem ke Datuk dalam wanita? Tidak, macam saya kata, saya tidak kata begitu. Tapi maksud saya, tiap-tiap satu kedudukan itu ada lagi ruang untuk dipertingkatkan. Mungkin 2-3 tahun lagi ada lagi ruang untuk dipertingkatkan ke lagi satu tahap. Kerana kita tahu bahawa dalam era transformasi, kita mesti berfikiran luas, terbuka, menggunakan pendekatan lautan biru ya, Blue Ocean Strategy, tidak hanya berfikir dalam kotak, dan kita mesti tahu bahawa ke mana kita nak bawa wanita menjelang tahun 2020, di mana negara kita akan menjadi negara maju, negara berpendapatan tinggi, dan wanita mesti ya bersama-sama dalam transformasi itu, dan kita perlu mendapat manfaat yang seluas-luasnya. Dan untuk itu kita kena fokus kepada isu-isu yang boleh memperkasakan wanita. Ya? Datuk, adakah Datuk melihat sendiri sebagai underdog dalam pertandingan 3 berpenting ini? Underdog? Ya. What do you think? This not big dog. Janji bukan bidok. Tindakan Datuk ini melihat Datuk melawan ketua. Adakah Datuk tidak percaya pada syariah? Tidak. Saya rasa tidak boleh dilihat begitu. Kerana sebelum ini pun kita lihat macam saya kata, di bawah tiga pemimpin yang yang pernah saya alami, tiga-tiga pernah ditandingi oleh barisan kepimpinan wanita, baik Rafidah, baik Siti Zahara, dan dan ini masa Datuk Sri Shahrizad pula saya menawarkan diri. Saya rasa itu satu yang nampaknya
kebiasaan yang telah dibuat. Ada 3 pemimpin, Prof. Ida, Dr. Sri Zahra dengan Dr. Syarizat. Yang mana satu jadi idola? Idola. Okey, tak sangka hari ini soalan idola ya. Sebenarnya tiap-tiap pemimpin itu ada kelebihan masing-masing ya. Jadi kalau nak rumuskan yang mana yang lebih, lihat apa yang kita nak lihat dari segi perspektif mana ya. Dan saya rasa tiga-tiga ada kelebihan. Dan Datuk Siti Zahra pun sampai hari ini bahkan hari ini dia menawarkan diri pada MT. Saya rasa ini kelebihan wanita. Selagi dia ada upaya, selagi dia rasa dia boleh buat, dia akan sentiasa menawarkan diri dia ya. Jadi terpulang kepada ahli untuk menerimanya atau tidak ya. Betul. Kajak pun goyang juga bila Datuk pertandingan. Saya tak pasti. Itu you tak boleh tanya saya. Saya tak pasti. Jadi kata Datuk terpilih sebagai ketua wanita. So tugas berat untuk menyatukan kamp dalam wanita yang dikatakan ada berpuak-puak. So macam apa visi Datuk bila terpilih sebagai ketua wanita? Saya rasa bila ada pertandingan ya, tugas utama sesiapa yang meneraju seterusnya itu perlu membuktikan keikhlasan untuk menyatukan tanpa untuk menyatukan wanita kembali, kerana itu prasyarat kepada kita menjadi satu gerakan yang kukuh dan berkesan ya. Datuk ada hubungi Datuk Syarizat ke ataupun Datuk Syarizat ada hubungi Datuk selepas? Sebenarnya tak sempat, macam saya kata ya, sejak hari itu bahkan banyak rakan-rakan media yang berhubungan saya pun saya tak sempat jawab. Saya minta maaf ya, bukan sombong ya, masa tu telefon saya dah cepat, jadi memang saya tak sempat berunding atau berjumpa dengan sesiapa lagi ya. Datuk dikaitkan dengan Datuk Sri Rafidah dalam tayangan kali ini. Sebenarnya selepas saya buat keputusan, dalam lebih kurang jam 5 saya SMS kepada Menteri Besar dan siapa yang saya patut maklumkan dan minta maaf kerana tidak merujuk kepada mereka dahulu ya. Jadi itu yang saya buat, dan sehingga hari ini saya tak berkesempatan pun nak SMS Tan Sri Rafidah. Saya rasa dia tahu pun melalui media ya. Kerana macam saya kata tadi, ini keputusan saya yang saya buat sendiri. Sebelumnya ada tak Datuk orang pujuk you supaya you bertanding? Pujuk bagi, kalau tidak takkan macam tiba-tiba, mesti ada push factor yang mungkin saya jawab tidak ada. langsung Datuk. Geng lah. Geng je lah. Geng itu mungkin anak saya ya, orang yang rapat anak saya, sahabat baik saya mungkin ya. Itu biasalah, dan saya rasa ramai juga orang lain dapat layanan yang sedemikian ya. Tapi ada juga mengatakan yang Datuk adalah favourite pada Najib. Itu soalan yang agak nakal. Kerana hari ini saya tak mau melibatkan sesiapa ya. Tak maaf. Those you SMS untuk dapat tak tujuh before kan? Were they supportive of you? Itu sebab 2 hari ini baru saya berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Kerana sebelum ni saya sibuk menghubungi orang yang rapat-rapat dengan saya untuk memaklumkan, kerana mereka juga terkejut. Bahkan hari yang pertama, hari malam tu ada press dia tanya soalan yang sama. Saya kata I'm not ready to make a statement. Dia kata kenapa buat satu yang mengejut? Kerana saya kata saya pun terkejut dengan keputusan yang saya buat. Untuk banding calon lain, Datuk dilihat ada weight untuk mencapai Datuk lihat peluang Datuk memandangkan 7 negeri dan banyak lagi negeri telah menyatakan sokongan kepada Datuk Sri Rafidah. Datuk Sri Syarizat. Peluang itulah hari ini saya mengharapkan apabila tersebarnya kenyataan saya yang menawarkan diri dengan rendah dirinya, saya menawarkan diri dengan rasa bertanggungjawab, dengan komitmen yang tinggi untuk berjuang ya, dan melaksanakan dan membawa martabat wanita ke tahap yang lebih cemerlang ya. Saya harap
saya akan mendapat reaksi ataupun tindakan balas yang positif. Lepas tu baru saya boleh tahu bagaimana sambutan tersebut. Betul. UMNO dah matang. Pemilihan kali ini agak terbuka. So Datuk yakin ke faktor kenegerian masih mempengaruhi UMNO atau Datuk lihat sebaliknya? Saya rasa faktor kenegerian maknanya orang mengundi kerana negeri. Ya, Presiden orang faham, Ketua Wanita orang faham. Oh, okey. Saya baru perasan. Ya, itu kebetulan. Itu kebetulan dan akhirnya saya rasa orang menilai apa yang saya boleh buat, apa rekod saya, track record saya, dan saya yakin faktor kenegerian tu mungkin ke belakang, ya. Datuk, tadi Datuk kata nak kalau dipilih sebagai Ketua Wanita UMNO akan meningkatkan image wanita UMNO. Jadi pada pandangan Datuk, sekarang image wanita UMNO dia ni bukan sangat memuaskan ataupun macam mana? Seperti yang saya kata tadi, kalau hari ini kita sudah baik, esok kita nak cemerlang. Kalau hari esok kita cemerlang, hari lusa kita nak jadi terbilang. Jadi ini soal mempertingkatkan lagi di tahap yang ada kepada satu tahap yang baik, dan ini tugas tanggungjawab sesiapa saja yang jadi pemimpin, ya. Datuk macam mana melihat peluang Datuk Raihan Sulaiman? Ini menunjukkan semangat orang-orang muda. Mereka bukan hanya nak menawarkan diri di peringkat Exco, bahkan di peringkat yang lebih tinggi, ya. Dan dia ada sebabnya sendiri, dan saya rasa ini terpulanglah kepada wanita UMNO untuk membuat keputusan, ya.